Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian daripada saya, Mr. J, ya? Atau dikenali orang kata apa, biasa rakan-rakan yang baru-baru kenali panggil saya MJ je lah, kan, disingkatkan je daripada Mr. J tu. Apa yang saya nak bagi tahu dekat dalam live saya pada malam ni, untuk kita kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan 2-3 isu yang semana saya main tulis di tajuk tu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan tahulah saya ni main spontannya, main balon je kan. Tentang berkenaan dengan apa yang kita dengar baru-baru ni, rumours ke, kabar angin ke, yang mengatakan sampai ahli parlimen kita ni kena beli sampai 3 juta lah, kan. Lepas tu berkenaan dengan isu KWSP lah. Lepas tu dengan mereka-mereka ni yang banyak kita pun tahu, semakin hari ramai rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan, tuan-tuan dan puan-puan, tentang duit APF apa semualah, dan apa yang saya boleh bagi tahu dekat sini sebagai seorang rakyat Malaysia, kita mengharapkan kita sajalah yang boleh bantu sesama kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana kita tengok Ustaz Ebiliu, Uncle Kentang, kan. Jadi mereka ni pun tak boleh nak bantu semua orang. Jadi kita lah yang boleh bantu ni kawan-kawan kita yang mana kita nampak depan mata yang kehilangan kerja ke apa, kita je lah. Okay, Abang Mutu, yes, salam-salam je bang. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan pada malam ni, malam ni mungkin kita lama sikit, pasal saya memang rasa ada 2-3 perkara yang kita perlu, orang kata apa, bincangkan ataupun kita lontarkan, berkenaan dengan isu kes apa, KWSP ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah berjumpa ada 2-3 orang bertanyakan tentang KWSP ni. Mungkin boleh juga, mungkin boleh, tapi mungkin bersyarat, kan. Dia ada dua lah, tuan-tuan dan puan-puan, tentang KWSP ni. Apa yang saya boleh bagi tahulah, sama ada benda ni boleh dilaksanakan ataupun tidak, itu terpulang kepada kerajaan, daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri lah. Itu yang kita harapkan, Itu yang pertama lah. Apa yang kita boleh harapkan daripada KWSP ni, kalau tak dapat 10,000 pun, 5,000 pun tak apa. Kalau tak dapat one off pun, dua kali keluar pun tak ada masalah, kan. Bukan kenapa, tuan-tuan dan puan, bukan pasal kita kemaruk sangat nak ambil duit 10,000 tu, tidak. Inilah dia realiti yang kita kena tengok sekarang dalam kehidupan sekarang, tuan-tuan dan puan. Memang perlu bantuan kewangan. Saya hari ni, saya dah jumpa 3 orang. 3 orang kawan-kawan yang saya tak kenal pun, kebetulan berjumpa dengan mereka ni. Dan mereka ni, orang kata apa, mengadu nasib kat saya, kehilangan kerja, kilang kena tutup, yang seorang ni for apa, company dia tutup, yang seorang ni kedai makan tutup bungkus habis, kerana apa, tuan-tuan dan puan? Salam dari sebentar. Terima kasih bang, terima kasih. Kerana apa? Kerana COVID-19 ni. Jadi mereka ni semuanya bertiga-tiga dia ada family. Tiga-tiga dia ada family. Jadi mereka ni memerlukan bantuan kewangan dan mereka sedang mencari pekerjaan. Jadi banyak saya tanya 2-3 tadi dah. Dan saya tanya tadi, apa yang dia cakap dekat saya berkenaan dengan kos diorang nak kena bayar rumah sewa, dan diorang terpaksa bayar hutang bank, iaitu kereta dan juga motor. Jadi benda tertunggak apa, memang nak kena bayar kat tuan-tuan, dan mereka dah risau. Ada family. Itu masalah salah satunya kenapa rakyat perlukan KWSP ni, kan. Kalau tak dapat 10,000 pun tak apa, jadi dapatlah dibuat sikit rendah pun, dalam 5,000 pun tak apa. Tak dapat one off, dapat buat 2 kali bayar pun tak ada masalah, Itu satu. Lagi satu, tuan-tuan, saya nak bagi tegur sikit lah kepada mereka-mereka ni, yang mana yang kalau adalah yang sedang menonton live saya ni, yang mana orang kata apa, yang tak setuju lah berkenaan dengan KWSP ni, kan, dikeluarkan sebanyak 10,000 ni. Saya nak bagi tahu, mungkin you all tengah selesa, tengah senang, ataupun mungkin korang ni tak rasa apa-apa, mungkin kerja korang tak hilang, korang rasa gaji korang dapat penuh setiap bulan, so tak ada masalah. Tetapi bagaimana pula dengan orang lain ni, rakyat yang lain ni, tuan-tuan dan puan, yang bagaimana dengan diorang ni? Kesian tau. Saya bukan nak sebelahkan, tidak, tapi fikir secara logik lah. Tolonglah jaga perasaan mereka ni. Kerana walaupun itu hanyalah satu cadangan daripada Datuk Seri Najib Razak, dan ianya disambut baik oleh rakyat Malaysia sekarang ni,
Mereka mengharapkan benda tu tak terfikir pun. Tapi apabila Datuk Seri Najib melontarkan cadangan itu, kau kena faham, Datuk Seri Najib ni adalah mantan Perdana Menteri dan juga bekas Menteri Kewangan. Jadi dia tahu benda ni. Dia tahu kenapa dia bukan suka-suka dia cadangkan benda. Maknanya dia tahu benda tu boleh dilaksanakan. Pasal tu dia lontarkan idea tu, tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang boleh kita harap? Kita pula rakyat ni mengharapkan sesuatu. Maknanya kita nak cuba survive. Kan? Kita minta, kita berharap. Tapi pulanglah pada kerajaan macam mana. Kan? Rakyat hanya menilai sekarang kerajaan ni macam mana sekarang ni. Walaupun ini adalah kerajaan yang dibentuk hanya kerana sementara. Tetapi kena ingat, pemimpin-pemimpin yang dekat atas ni, YB yang dekat atas ni, alih-alih politik ke menteri-menteri ke atas ni, kena ingat. Kena ingat, sampai masa besok kalau korang tak bantu rakyat, memang rakyat akan pilih orang lain. Biarlah macam mana sekalipun, rakyat akan jatuhkan korang. Bukan suka-suka kita nak rakyat nak terima tau. Kerana apa? Idea, kalau katalah idea tu datang daripada saya, seorang rakyat biasa, mengatakan KWSP boleh keluar 10,000, mungkin orang tak boleh terima. Tetapi ianya dilontarkan oleh bekas Menteri Kewangan dan juga bekas Perdana Menteri kita, tuan-tuan dan puan. Dia bekas Perdana Menteri kot, dia bekas Menteri Kewangan. So dia tahulah kan kedudukan kewangan KWSP ni macam mana. Timbul pula persoalan sekarang daripada pihak KWSP yang tengah viral dalam media-media media-media sosial maupun media-media elektronik ni, mengatakan gelap masa depan pencarum sekiranya keluarkan 10,000. KWSP akan kekurangan dana. Ini yang membuatkan sebenarnya rakyat marah, tuan-tuan dan puan. Kan? Ini yang membuat rakyat marah. Kenapa pula nak dipertikaikan tentang duit yang disimpan orang? Kita tahu, kita tahu ada yang mengatakan kepada saya ianya melibatkan undang-undang. Saya nak tanya kepada kerajaan ataupun mereka-mereka yang faham tentang undang-undang ni, di dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, undang-undang baru dikeluarkan senang-senang saja, tuan-tuan dan puan. Tak pakai mask, didenda 1,000. Itu adalah undang-undang. Undang-undang yang baru, tuan-tuan dan puan. Tak mengikut SOP, didenda 1,000. Itu adalah undang-undang, tuan-tuan dan puan. Undang-undang baru. Maknanya mereka ni buat undang-undang baru. Saya bukan nak mempertikaikan undang, tidak. Tetapi norma baru, penjarakan sosial, tak ikut SOP kena denda. Tak pakai mask kena denda RM1,000. Undang-undang baru, kita terpaksa ikut. Norma barulah dikatakan. Tetapi bila bab berkenaan dengan kebajikan rakyat, kenapa pula undang-undang ni tak boleh kita gubal? Walhal ianya untuk kebaikan rakyat. Kan? Betul, okey. Saya baca sekejap. Firwansi Cik G, pasal KWSP dia cakap akaun satu hanya bersara je boleh keluar, tapi siapa dapat kerja jabatan kerajaan boleh pula keluar semua. Ini pun menjadi pertikaian juga. Menjadi pertikaian. Orang kerajaan dia boleh keluarkan sikit-sikit. Saya tak tahulah benda ni, tapi memang betul-betul. Jadi itu saya cakap, pasal undang-undang, kita yang buat undang-undang ni dalam keadaan sekarang yang kritikal, yang dalam rakyat memerlukan perhatian kebajikan daripada government, undang-undang ni harus perlu digubal ataupun kita ubah undang-undang tu. Undang-undang boleh pula denda rakyat RM1,000. Undang-undang baru kerana tidak pakai mask aja, tuan-tuan dan puan. Letak kat dagu RM1,000. Letak kat dagu je RM1,000. Kan? Tak patuh SOP, kena RM1,000. Undang-undang baru tu. Kan? Tapi itulah dia saya cakap. Kenapa pula berkenaan dengan KWSP nak pasal undang-undang pula? Undang-undang tu kita gubal lah. Bukan tak boleh gubal, kita yang buat undang-undang tu. Inilah dia, tuan-tuan dan puan. Saya terfikir, ini fikiran saya lah sebagai seorang rakyat. Ada ke duit lagi dalam KWSP tu? Sampainya pihak KWSP berdolak dalih ni. Kan? Bukan kerana apa, tuan-tuan dan puan. Ini adalah cadangan yang dilontarkan oleh bekas Menteri Kewangan dan juga bekas Perdana Menteri Malaysia. Terfikir juga ni. Tapi itu fikiran saya. Kan? Fikiran saya. Jadi anda sendiri nilaikanlah. Jadi saya rasa macam, kenapa pula kita ada undang-undang baru yang kita kena patuhi? Kenapa pula undang-undang yang boleh kita gubal mengatakan KWSP ni tak boleh keluar, ianya melibat undang-undang? Kenapa pula tak boleh kita orang kata apa? Tak boleh kita orang kata apa? Tak boleh kita gubal balik. Kan? Ini masalah, tuan-tuan. Duit memang betul itu adalah duit caruman, tapi dalam keadaan macam ni nak tunggu rakyat jelata ni pinjam dengan Along. Kan? Along ni tengah menunggu je ni. Kan?
Sebelum pandemik COVID-19 ni, berapa banyak rakyat yang minta pinjam mengalung. Dah habis kena huru-hara. Puas pula ni abang-abang kita yang dekat PPM menyelesaikan masalah-masalah alung ni pula. Kan? Dah, rakyat kena hadap pula pinjam dengan alung bagai semua. Tu salah satu dia buat. Pasal tu kita bukan minta sangat, tapi terpaksa. Norma barulah katakan apa semua, terpaksa ikut. Jadi jangan kepada mereka yang tengah ada kerja ni, janganlah korang nak beria. Kalau korang nak keluarkan duit tu, korang keluarkan. Tetapi bagi mereka yang nak perlukan duit tu, kita ambil lah. Nak ambil sampai 55, 60 tahun besok, itu pun kalau hidup tuan-tuan dan puan-puan, kalau panjang umur. Kan? Kalau kena sekarang meninggal, macam mana? Dah nak keluar pula tak boleh pula. Suami dah meninggal, isteri perasa menunggu pula 2-3 bulan, dah terpaksa dah pinjam alung apa bagai semua. Kan? Okey, sekejap. Hari tu anak buah dah keluar duit akaun 1 kerja kerajaan. See? Itu saya cakap. Korang yang, bukan saya nak kata apa tuan-tuan, minta maaf bukan saya nak menidak apa, memburukkan tidak. Tetapi bagi mereka yang kerja kerajaan ni, ada satu individu ni yang komen dalam wall saya ni sebelum ni, mengatakan, oh kita orang kerja kat apa, tak perlulah KWSP pasal korang kerja kerajaan. Korang punya kerja ni terjamin. Tahu tak? Terjamin. Yang mereka ni rakyat biasa ni, kita orang ni yang betul-betul dalam keadaan tak semua orang sama. Macam ada orang ni masih lagi ada kerja, yang seorang dah hilang kerja. Kita tengok Malindo Air, 2,000 orang berhilang pekerjaan tuan-tuan dan puan-puan. Kan? 2,000 orang hilang pekerjaan tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kadang-kadang itulah saya tak boleh nak kata apa. Saya tak mampu kalau saya ada kelebihan sampai ke atas ni, memang saya henjut juga tuan-tuan dan puan. Kan? Cuma kita apa yang saya boleh pesan kat sini sebagai rakyat, kita menilai lah ahli-ahli politik ni di kawasan masing-masing, YB masing-masing ni. Itu pasal sekarang saya tekankan kepada YB kawasan. YB kawasan yang kita kena tekan sekarang ni. Hari Jumaat ni belanjawan, kita tengok macam mana. Kita tengok YB kawasan ni. Tu saya cakap, sekiranya anda ada masalah, anda ada betul-betul benda yang tak boleh nak selesai, pergi hadap YB ni, pergi jumpa YB kawasan ni, wakil rakyat ni. Hadap dia. Kan, minta tolong dia. Lepas tu orang dekat kaunter YB ni pula, jangan pula yang korang pula lebih sudu dari kuah. Rakyat tengah ada masalah, nak berjumpa dengan YB, nak minta tolong selesaikan. Jangan pula korang halang-halang jumpa YB, biar jumpa YB. Kan, bukan pasal apa, pasal bila nak mengundi tu hari, pandai pula korang datang rumah kita orang. Tak payah disuruh, tak payah dijemput, tahu-tahu datang aja. Kan, saya tanya ada tak orang meninggal, ada tak orang sakit, ada tak apa, pandai pula nak raih undi konon-kononnya. Panggil media apa semua datang. Okey, ambil gambar, ambil YB tengah bagi duit orang sakit, bagi kursi roda, bagi katil. Bila sekarang tengah sakit, dia dapat jawatan apa semua, yang kita orang ni terbiarkan macam tu je. Ini dia tuan-tuan dan puan. Ini kita nilai YB ni. Jangan bagi muka pada YB ni tuan-tuan dan puan. Kita hentuk tu cukup. Hentuk pula, henjut. Tersasul aku. Kan? Bukan pasal apalah, kerana benda ni memang kita perlukan sebenarnya. Kita perlukan. Kalau undang-undang ni jangan cakap lah. Saya banyak kali pesan dengan member saya yang ada pengaruh dekat atas ni. Undang-undang kerajaan Malaysia ni memang banyak dah kena gubal ataupun ditukar akta dia, atau wujudkan undang-undang baru. Disebabkan kerana apa? Kerana undang-undang kita lemah. Disebab itulah berleluasanya rasuah dalam negara kita. Dan juga mereka-mereka ni yang senang-senang je membuat jenayah tanpa dengan senang hati ni bebas. Walaupun didapati bersalah, dan mereka ni bebas. Itulah tuan-tuan dan puan. Perkara-perkara macam ni yang saya risaukan sebenarnya. Tentang KWSP ni betul. Tu yang pertama lah yang saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan. Janganlah kalau korang yang ada kerja tu, janganlah korang nak acah-acah, korang nak sakitkan hati pada kita orang ni yang tengah betul-betul mengharapkan bantuan. Kalau boleh tolong, boleh lah. Memanglah kau ada kerja, kau senang lah hidup. Habis kawan-kawan kita orang tak ada kerja ni macam mana? Hari ni saya nak kongsi lah tuan-tuan dan puan. Saya tak nak cakap, tapi saya kongsikan sikit lah. Nanti kalau sesiapa yang rasa nak membantu orang ni, tolonglah PM saya. Kan, saya akan PM nombor 4 saya nanti, tengok macam mana apa boleh kita bantu. Hari ni saya dihubungi oleh seorang wanita, ibu tunggal, anak 2 orang. Anak 2 orang. Beliau ni sebelum ni tinggal dekat Permaisuri. Tetapi kerana PKP, kerja dah tak ada, rumah pun dah kena halau. Now sekarang ni dia berempat dekat Nilai.
Merempat lah tuan-tuan, merempat dekat Nilai. Dan saya dipahamkan sebelum ni dia tidur dekat stesen bas Nilai. Dan sekarang ni dia menumpang rumah kawan dia. Dan mereka ni memang tengah teruk sangat. Kerja tak ada, bawa anak diorang, anak dah tak sekolah lah, cuti sekolah lagi, tapi memang dah tak boleh, memang zero, bawakan baju je keluar. Dan jadi benda ni berlaku disebabkan kerana apa tuan-tuan puan? Waalaikumsalam Apudin. Disebabkan kerana apa? Itulah saya cakap, kerana pandemik COVID-19 mereka ni akak ni kehilangan kerja tuan-tuan puan. Jadi saya cubalah hubungi kawan saya dekat Seremban. Dah Seremban pula kena PKPB hari ni. Sudah. Ya, jadi tengoklah apa yang boleh saya bantu. Nak cubalah bawa balik akak ni ke KL, ke Bansuri, nak tengok arrange macam mana tuan-tuan puan. Itulah, kadang-kadang benda ni saya bukan nak kata apa, nak hebohkan, tidak, tapi kadang-kadang saya rasa benda ni memang kita kena jaga. Kalau anda nampak anda ada rezeki lebih, tengoklah member ke kawan-kawan kita yang betul-betul memerlukan bantuan, kita bantu je lah. Kan, kalau ada rezeki lebih lah kan. Tolonglah ya. Apa pun kita tunggu je lah. Okey, tu yang pertama tadi saya cerita pasal KWSP. Yang kedua tuan-tuan dan puan, kecoh 2-3 hari yang lepas berkenaan dengan rumus mengatakan ada ahli-ahli parlimen yang dibeli sebanyak 3 juta ringgit. Ya. Saya pun tak tahu betul ke tidak perkara ni. Tapi memang kecoh sangat. Sampai ada yang kena tangkap, sampai ada yang kena tahan. Konon-konon ni nak buat jadi hero lah dalam live. Itu lebih kurang lah. Bukan nak condemn apa, tapi itu realiti tuan-tuan dan puan. Kan? Kalau betul lah benda ni berlaku, ahli-ahli parlimen ni dibeli, kan? Maka mereka ni memang tak ada harga diri tuan-tuan dan puan. Mereka ni tidak ada harga diri dan mereka ni patut letak jawatan. Jangan pegang lagi mandat dan juga amanah yang diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya yang lepas tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya nak bagi tahu. Sekiranya betul lah perkara ini, maka mereka ni adalah orang, bagi saya, bagi manusia yang tiada bermaruah, di mana mereka ni boleh dibeli dengan wang ringgit. Dan mereka ni telah melanggar ataupun tidak menjalankan amanah yang kita undi mereka ni ketika pilihan raya yang lepas, supaya membawa masalah kita, supaya mereka ni menjalankan kerja dengan amanah dan jujur. Tetapi kerana mereka dibeli dengan duit wang ringgit dan semua untuk untuk memuaskan hasrat ataupun untuk memakbulkan hasrat seseorang tu, maka mereka ni memang sepatutnya letak jawatan. Ini pendapat saya lah tuan-tuan dan puan. Okay? Jadi apa yang saya boleh cakap dekat sini, kita tunggu je lah. Sekiranya benda ni sahih dan dibuktikan, barulah kita boleh sembang tinggi lagi daripada bangunan yang paling tinggi dekat KL ni kan. Kan? Jadi kita tunggu je tuan-tuan dan puan. Tunggu je. Jangan kita nak sebar-sebarkan berita-berita ni. Memang benda tu memang sekarang tengah rumus. Ini hanyalah rumus. Tapi sekiranya perkara ni betul, inilah saya cakap, ahli-ahli politik ni tuan-tuan dan puan, kerana gilakan kuasa, mereka dah tak peduli dengan rakyat jelata. Mereka hanyakan gilakan kuasa, dan mereka menganggap wang ringgit tu macam tak ada apa-apa dah. Daripada dia bagi 3 juta tu, ini rumus tuan-tuan dan puan, 3 juta, kalau betul lah 3 juta tu diberi kepada ahli parlimen, berapa banyak tu tuan-tuan puan? 222 ahli parlimen yang ada dalam negara kita ni. Sekiranya perkara ini betul, ianya amat mengecewakan politik negara kita ni tuan-tuan puan. Dan seharusnya ahli politik yang ada sekarang ni, yang mana terima-terima ni, elok korang letaklah jawatan. Korang memang tak ada maruah, korang tak ada harga diri. Tak kisahlah daripada parti mana sekalipun tuan-tuan puan. Ini saya bagi tahu. Tolonglah. Kita lantik diorang, kita undi diorang, kita kempen untuk diorang apa semua kan. Lalas diorang boleh buat kita macam ni. Inilah dia. Kita mengharapkan mereka ni menjaga kita sebenarnya tuan-tuan puan. Kita mengharapkan mereka sebenarnya. Kita mengharapkan mereka ni. Tetapi mereka buat macam ni kat kita, memang tak patut lah. Bagi saya lah, sebagai seorang rakyat Malaysia, dan saya rasa ahli-ahli politik ni pun rasa mereka ni tahu, sekiranya perkara ini betul-betul terjadi dan dibuktikan, mereka akan koyak. Jadi kita nak harap kepada SPRM, moga-moga lah sekiranya benda berlaku, supaya SPRM melakukanlah satu siasatan yang betul, yang sahih lah. Jangan pihak-pihak mana-mana pun. Kalau dah SPRM pun macam ni, kalau dah yang orang ni macam ni, macam mana, kepada siapa lagi rakyat Malaysia yang kat bawah-bawah ni nak harapkan? Kepada siapa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Rakyat Malaysia nak harapkan. Kita nak harapkan kepada wakil rakyat buat kita macam ni.
Nak harapkan kepada ahli parlimen buat kita macam ni. Nak harap pada orang ni macam-macam. Yang jadi mangsa kita, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia. Itu saya cakap, undang-undang negara kita ni memang kena gubal, memang kena ubah dah. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana undang-undang kita ni lemah, maka macam-macam jadi dalam negara kita ni. Orang yang bersalah pun, orang yang tipu orang pun boleh keluar sesuka hati. Orang yang makan rasuah pun boleh senang lenang lepas dekat luar. Inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Yang jadi mangsa adalah rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni yang jadi mangsa ni. Yang hilang pekerjaan. Yang tiada siapa nak bela nasib kita. Kita pergi jumpa orang ni. Mentang-mentang kita tak ada duit. Mentang-mentang kita ni orang-orang biasa. Mereka buat tak nampak je kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila kita ni belakang kita ni ada orang hebat-hebat, mulalah mereka pandang kita tinggi-tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak perkara ni berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak sangat berlaku. Tetapi apakan daya kita ni rakyat Malaysia biasa je, tuan-tuan dan puan. KWSP tu betul 10,000 banyak macam-macam boleh buat. Kan? Mungkin bagi setengah mereka ni yang kata apa, mengharapkan, macam mana nak cakap mungkin setengah mereka ni tak mengharapkan lah tak mengharap, tapi setengah mereka ni mengharapkan. Mengharap sangat. Macam saya pun bukanlah orang kata apa nak kata saya ni. Memang tidak, saya pun makan gaji juga. Dan saya pun berharap juga. Kan, dapatlah saya bantu-bantu orang lain. Kan. Itulah, tuan-tuan dan puan-puan. SPRM diam, kita nak harap siapa lagi? Betul. Boykot je PRD. Kalau kita boykot, tuan-tuan dan puan-puan, PRD 15, bahaya juga. Kena pula puak-puak ni, dia beli pula orang-orang yang tengah terdesak ni pun bahaya juga. Jadi kita ni macam mana pun, kita lah penentu dia, tuan-tuan dan puan. Penentu kepada kerajaan yang akan datang ni. Macam saya pesan sebelum ni, kita pilih wakil rakyat, calon-calon yang betul-betul boleh berbakti, yang boleh betul-betul boleh buat kerja pada rakyat. Kan? Jangan kita pilih kerana dia popular ataupun dia kerana dia ni daripada parti yang kuat. Jangan pilih. Kalau perlu kita pilih calon bebas, kita pilih calon bebas. Salah satu dia, tuan-tuan dan puan. Luar negara ahli politik yang beli dah lama kata tembak. Betul. Elok negara kita ni amalkan sikit. Ambil sikit undang-undang daripada negara Korea tu. Kau rasuah, tembak sampai mati. Kau biar ada akal, baru dah takut, barulah maju negara kita ni bebas rasuah. Kan? Daripada dulu lagi aku dengar, saya dengar ni daripada saya umur 12 tahun. Saya dah boleh berfikir dah sikit. 12 tahun. Jauh tu aku fikir 12 tahun tu. Bebas rasuah, bebas rasuah, bebas rasuah. Sampai sekarang bebas rasuah. Sampai umur dah 37, bebas rasuah. Ada juga rasuahnya. Ahli politik juga ada orang yang rasuahnya. Keluar masuk ahli politik. Ke dalamnya tidak. Rasuah. Kan? Kalau power memang lepaslah. Kalau tak power ke dalam juga. Itulah dia, tuan-tuan dan puan. Kita kalau nak keluar semua kena keluar Malaysia. Contoh kita duduk di Arab terus, penentu kita pun tak tahu lagi. Betul. Bukan apa lah, tuan-tuan puan. Saya pun tengah fikir macam mana saya boleh berjumpa dengan ahli-ahli parlimen ni, ahli-ahli politik yang hebat-hebat ni. Tak boleh sampai. Baru nak jumpa dah kena sekat. Tengoklah apa hari Jumaat ni nanti macam mana. Kan? Saya akan cubalah. Nak masuk, bukan nak masuk tu tak dapat lah kot. Mungkin kita dapat sampaikan mesej pada ahli-ahli parlimen ni. Tolonglah, hentikanlah korang punya sandiwara-sandiwara ni. Pasal apa? Mereka ni macam mana pun, tuan-tuan dan puan, mereka ni orang kata apa, senang juga, tak susah pun. Mereka tetap juga macam tu. Pasal apa dia cakap? Mereka dibayar gaji, mereka dibayar allowance. Dan mereka apa yang dapat sekarang ni semua ni pun adalah daripada kita, cukai yang kita bayar. Apa yang kita bayar pada kerajaan, itulah gaji mereka, tuan-tuan dan puan. Itu pasal saya cakap, ahli-ahli politik ni, kita orang, apa menteri-menteri ni, ahli-ahli parlimen ni apa semua, kita orang yang bayar kau punya jalan, kita orang yang bayar kau punya gaji. Sepatutnya kau orang membela nasib kita orang, bukan kita yang bela kau orang. Tahu? Bubar SPRM, money is king. Betul, money is king. Kita tak nafikan money is king, tuan-tuan dan puan-puan. Saya minum dulu sekejap. Ni air kopi, tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap.
Aduh, lipas pula dah kereta aku ni. Hoi. Okey, sambung balik. Tu dia. Kalau betul lah saya tak katalah benda ni betul, tapi rumus banyak sangat dah ni. Keluar banyak macam-macam media kata 3 juta. Tolonglah. Saya mengharapkan satu perubahan apabila kerajaan Perikatan Nasional ni ditubuhkan, mengambil alih. Janganlah ada perkara-perkara. Tetapi sekiranya kerajaan Perikatan Nasional pun masih lagi tidak ada apa-apa perubahan, eloklah dibubarkan parlimen besok. Setelah selesai COVID ni, kita pilih je lah besok kerajaan baru. Kita tunggu je lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan pasti akan tengok perebutan kuasa ni. Okey, akan saya nampak dah. Saya dah nampak dah ni dah. Parti ni akan bergabung dengan parti ni, parti ni akan bergabung dengan parti ni, parti ni bergabung ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni bukan pemusuh pun. Mereka ni sebenarnya adalah orang kata apa, satu drama orang cakap. Kalau korang tengok dekat dalam Dewan Rakyat tu bertekak dekat luar, elok je duduk sembang-sembang. Kan? Bukan apa, tapi yang jadi mangsa kita ni rakyat. Saya berkali-kali saya cakap, yang jadi mangsa adalah rakyat Malaysia. Saya duduk dekat Kelang, saya tinggal dekat kawasan Sri Andalas sekarang ni. Boleh tengok dekat kawasan Sri Andalas ni, sekitar Kampung Jawa, Kampung Pandang Kelang ni, kawasan Kelang ni, bahagian-bahagian dalam kampung-kampung sikit, korang boleh tengok macam mana keadaan rakyat dekat negeri Selangor ni contohnya. Kalau cerita pasal negeri Selangor ni satu je. Salam dari Penang. Okey bang, thank you bang, thank you. Selangor ni satu je saya nak cerita berkenaan dengan isu air. Itu tak kira lagi ni. Dalam negeri Selangor ni, ni dah masuk bulan 11. Saya pun sebenarnya fobia juga ni. Takut pagi-pagi besok buka air paip tak ada. Kan? Jadi apa yang kita dapat tahu semalam, dibentang pula Bejek negeri Selangor. Ini kena komen sikit. Kan? Kita tunggu, saya ingatkan adalah sedikit perubahan daripada kerajaan negeri Selangor. Tak ada apa-apa. Tentang isu air tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan. Tidak ada apa-apa pun. Nak buka lah satu loji baru ke, nak tukar pipe lama ke, tak ada. Tak ada. Saya tunggu juga berkenaan dengan kilang-kilang haram yang ada parking dekat tepi-tepi Sungai Selangor ni. Nak dirobohkan ke apa ke, pun tak ada juga. Yang didengar sekali hujung tahun je. Sampai bila? Kenapa pula ni saya nak bagi tahu? Dah tentu kilang tu kilang haram yang boleh menjejaskan, yang boleh mengakibatkan pencemaran air. Kenapa tak dirobohkan? Tetapi kalau kena rakyat jelata dalam negeri Selangor ni yang meniaga tepi jalan, yang letak struktur bau pacak kemah, bau letak simen, kau robohkan serta-merta. Walhal pun ianya adalah orang tak apa, gerai makan je kot, kau robohkan. Tetapi kilang-kilang yang mencemarkan sungai-sungai Selangor ni, yang mengakibatkan pencemaran, tak nak dirobohkan, boleh pula bagi tempoh. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Negeri Selangor punya pentadbiran. Saya bukan nak sebelahkan pembangkang ke kerajaan negeri, tidak. Bagi saya ahli politik ni, mana tak betul aku balun. Kita nampak benda tu. Takkan kita pula nak berpihak pada mereka yang tak betul. Mengarutlah tuan-tuan dan puan. Kan? Boleh tengok. Kan? Lepas tu pula ni saya nak sentuh jugalah. Berkenaan dengan isu kata yang tadi, ini bukan pasal perkauman ke tidak, tentang baju Melayu. Baju Melayu je kot nak dipertikaikan dalam Dewan Negeri Selangor tadi. Semalam. Apa masalahnya dengan Dewan Baju Melayu? Daripada dia tak pakai baju Melayu tu baju kebangsaan tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Daripada kau sibuk pasal baju, kau selesaikan isu masalah air dalam negeri Selangor ni. Korang, saya kalau mana yang daripada Selangor, tahulah macam mana sukarnya, macam mana seksanya apabila kami ni tak ada air dalam negeri Selangor. Itu dia. Tak kira lagi. Dah lah masa bulan lepas kita orang kena PKPB. Lepas tu dengan air tak ada lagi. Seksa tu. Sampai terpaksa lah minta bantuan-bantuan. Lepas tu lori-lori air pula dihantarnya tempat jauh-jauh, konon-konon strategik. Cik dia, kesian pakcik-pakcik yang kat rumah ni, yang tak ada transport, yang mengharapkan air datang kat rumah, tak ada. Yang dihantar air kat rumah MB dulu. Memang betul rumah MB. Pasal dia MB kita tak apa, kita terima. Tapi masalahnya lori-lori ni masuklah kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan kampung. Tak semua, tapi at least kau hantar, tak apa. Kalau tak cukup dengan lori tanker tu, mintalah bantuan daripada
kerajaan daripada negeri lain. Minta tolong hantar lori-lori air tu. Itu je pun. Kan? Bukan saya nak kata apa pasal baju, tapi itulah, tak perlulah benda-benda ni nak dibangkit-bangkitkan. Baju kebangsaan, bagi je lah. Masalahnya pelik aku negeri Selangor ni, macam-macam dah ni dah. Macam-macam dah. Mengarut. Kan? Tentang isu air, saya orang Selangor tuan-tuan dan puan. Mana yang luar Selangor ni memang tak mengalami lah perasaan kita orang Selangor ni. Kan? Itulah salah satu lah yang bagi saya dalam negeri Selangor ni. Tu tak kira tau. Belanjawan negeri Selangor ni ada ke? Saya pun tertunggu-tunggu juga, ada ke bantuan untuk disalurkan melalui don-don ni. Kan? Bantu mana-mana mereka ni yang betul-betul memerlukan bantuan. Yang susah sangat ni. Kena fikir pasal rakyat. Kita bercakap dalam parlimen, jangan sibuk benda-benda yang mengarut-ngarut. Fikir pasal rakyat dulu. Rakyat ni penting. Ni sibuk kontraktor, ni sibuk kroni, ni sibuk komisen. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen, segelintir lah yang gilakan kuasa. Termasuk menteri-menteri ni yang duduk dekat dalam kabinet ni. Bersuara lah sikit. Korang tu menjadi wakil kepada rakyat ni. Bersuara sikit. Tak kisah daripada parti mana pun. Bersuara lah sikit. Bela nasib kami ni. Utama sekarang ni memang dah kita orang memang terdesak. Kalau kata ada siapa yang kata tak terdesak tu, itu memang korang tengah sedap lah. Ni kita orang ni, rakyat Malaysia kat bawah-bawah ni yang tengah terdesak ni, memang harapkan bantuan. Dah lah tu nak minta bantuan, pergi JKM. JKM tuan-tuan dan puan-puan, seksa macam-macam dimintanya. Lepas tu pergi pusat zakat. Pusat zakat pun sama juga. Kan? Ambil contoh lah. Kita telefon, okey, ni Jabatan Agama Islam. Saya nampak ada satu pasangan ni masuk dalam rumah ni. Saya rasa mereka mungkin nak buat maksiat. Tak sampai 1 jam, sampai Jabatan Agama Islam datang. Serbu rumah tu. Hello Jabatan Agama Islam. Saya ada dapat maklumat, ada satu keluarga ni daif perlukan bantuan. Okey, kami akan hantar pasukan ke sana. Sampai pun tidak, sampai pun tidak, sampai pun tidak, sampai meninggal orang tu tuan-tuan dan puan. Sampai meninggal. Itulah dia. Sepatutnya pusat zakat pun tak kisahlah mana-mana negeri pun, tolonglah peka sikit. Mudahkanlah urusan dalam keadaan macam ni. Ya Allah, hai korang ni. Mudahkan urusan. Jabatan Kebajikan Masyarakat, pusat zakat apa, mana negeri Selangor ke negeri mana-mana apa, tolong mudahkan urusan mereka ni tuan-tuan dan puan. Mudahkan urusan. Sekarang bukan masa kau nak menyusahkan. Mudahkan. Saya banyak dapat lah dia orang punya feedback. Sampai kadang-kadang saya sendiri kena pergi tolong tunjukkan macam ni borang. Engkau bagi makcik tu dah lah tua, tak nampak. Kau bagi borang sampai 4, 5, 6 helai, disuruh dia tulis. Macam-macam lah mengarut. Itu saya cakap, undang-undang negara kita ni kena ubah, kena gubal. Yang mana susah tu kita senangkan, mudahkan, bantu rakyat ni. Itu saya cakap. Ada pula pusat zakat ni, pusat Jabatan Agama, Jabatan Kebajikan ni pun, diorang punya lebih sudu daripada kuat. Dah jumpa, nak kena sign. Nak kena sign dengan penyelia kami. Penyelia kami tengah bercuti kat Langkawi. Dah sampai penyelia tu, kena tunggu pula pengarah. Pengarah kat luar negara kena tunggu balik. Inilah dia. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Inilah dia saya cakap. Pusat zakat ke, Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, ini kena ubah ni. Menteri-menteri yang duduk dalam dia dan dalam bidang diorang ni, benda-benda ni kena pandang. Jangan sibuk nak benda-benda yang masuk duit je baru kau sibuk nak pandang. Tolonglah. Kadang-kadang saya cakap ni memang cakap lah, geng kau cakap je dalam FB apa semua. Betul, saya cakap saya lontarkan dulu. Kita ambil action kemudian, tak ada masalah. Yang mana kenal saya, kenal lah kan. Kita tahu macam mana nak buat. Tapi itulah, bila kita nak buat apa yang kita nak buat ni terbatas. Kita ada undang-undang. Jadi kita ni rakyat Malaysia yang patuh pada undang-undang. Yang patuh pada undang-undang. Jadi tak boleh buat apa. Daripada kecil lagi saya dididik, diajar dekat sekolah, tolong patuhi undang-undang. Tetapi bila mereka ni yang berkuasa dekat atas ni, mereka langgar undang-undang tuan-tuan dan puan. Pasal apa? Mereka yang pegang undang-undang ni, mereka boleh suka-suka mereka langgar. Yang undang-undang ni untuk rakyat je. Saya pun ternampak ada juga banyak ni.
video-video ataupun gambar-gambar menteri-menteri tak pakai mask, ahli-ahli politik tak pakai mask kat public, kan? Rakyat tak pakai mask kat public, kena. Tetapi ahli-ahli politik ni bebas. Macam mana tuan-tuan dan puan? Kan? Macam mana? Tu tak fikir lagi ni. Yang mana mereka ni yang tak mampu, yang kena kompaun RM1,000 ni, yang tak mampu nak bayar, tu tak tahulah macam mana nak cakap. Kan? Kesian juga orang biasa ni saman RM300 pun daripada polis trafik pun kita tak mampu nak bayar, sampai tunggu waran tangkap baru bayar. Ini kan RM1,000 tuan-tuan dan puan. Fikirlah. Fikirlah. Kadang-kadang tu lah apa yang saya cakap ni sekadar berkongsi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dengar, ataupun tuan-tuan boleh fikirkan lah. Semua ni saya ringkaskan. Kita doa lah, harap-harap benda ni selesai lah, kan? Macam tentang KWSP, tentang yang duit 3 juta tu, harap-harap benda tu tak berlaku. Kalau berlaku memang betul-betul tak ada harga diri, memang tak ada maruah lah mereka-mereka ni. Satu undang-undang negara kita ni memang kena gubal, memang kena ubah. Satu lagi tentang bajet Negeri Selangor, saya harapkan adalah buat empangan baru. Tak ada. Empangan tak ada. Kan? Tentang yang Jabatan Kebajikan Masyarakat, tentang pusat-pusat zakat ni, sepatutnya korang mudahkanlah urusan mereka-mereka ni. Korang keluar, cari. Ini sampai Ustaz Abid Liu tu sendiri pergi cari rumah-rumah orang susah ni apa semua, barulah korang tergigih-gigih. Kita dah bantu macam ni, dia tak nak, janganlah mengarut. Tolonglah, jangan bagi reason. Saya dah berurusan dengan pusat-pusat zakat ni, saya dah berurusan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan saya tahu macam mana korang punya tahap, korang punya serve. Kita pun tahu, kan? Dah tu bila dah viral lah, mulalah pengarah nak salahkan ni lah, nak salahkan itulah. Tak boleh macam ni lah. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Itulah dia. Kan, kalau tuan-tuan nak tengok saya buat benda ni, insya-Allah selepas PKP ni saya akan buat benda ni tuan-tuan dan puan. Kita tengok sejauh mana kecekapan Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan Jabatan Zakat ni apa semua. Bila masanya kita telefon ada orang susah ke apa, tengok dia datang ke tidak. Kita tunggu je. Kan, tunggu. Tapi saya tak boleh buat sekarang. Pasal apa? Kita termaktub dengan undang-undang. Kita dalam PKPB lagi dari Selangor ni. Kan, kita tunggu je lah. Kita tunggu je. Harap-haraplah pada apa yang kita bincang, apa yang saya cakap pada malam ni, supaya tuan-tuan dan puan-puan semua bolehlah kita fikirkan, tuan-tuan renungkan, supaya pada masa akan datang, di pilihan raya akan datang, kita pilih je. Dia kunci dia tuan-tuan dan puan, semua ni berlaku ahli politik dia tuan-tuan dan puan. Ahli politik ni sebenarnya yang membuatkan kita ni kata apa, jadi mangsa mereka ni lah. Kerana gilakan kuasa, mereka jual diri mereka ni. Mereka tak fikir pasal rakyat. Kerana mahukan kemewahan, mahukan rumah besar. Diorang fikir satu, bila dah jadi YB, aku akan dilayan sebagai seorang VVIP. Aku akan ada kereta, aku akan ada pejabat sendiri, aku akan ada staff, dan aku akan jumpa ahli-ahli majlis, dan aku akan jumpa kontraktor yang akan jumpa aku, yang akan bayarkan kereta aku, yang akan bayarkan rumah aku. Kan? Ini jangan cakap saya tak tahu benda ni semua. Jangan sampai saya bongkarkan satu-satu ni ahli-ahli politik ni. Tolong. Kita tahu benda tu berlaku tuan-tuan dan puan. Satu lagi saya nak pesan kepada SPRM lah. Nantilah saya akan pergi ke pejabat SPRM. Kita minta lah tolong macam mana kan. Tolong siasat semua aset-aset YB ni, termasuk dengan YDP ke ataupun ahli-ahli majlis ke. Siasat dorang punya, orang kata apa, aset-aset dorang ni semua ni, kan? Pendapatan dorang ni apa semua siasat. Tengok macam mana, jujur tak jujur dorang ni. Tu je tuan-tuan perempuan. Kan? Okey, kejap. Anak saya Firwan Cik Ji ni, agama 5 orang baru ni dapat UTM, kena beli laptop yuran barang dia. Saya pula tak ada kerja, bini seorang, banyak pula hutang. Itulah dia bang. Dugaan ni. Ahli politik masa pilihan raya jadi, bukan, diorang bukan jadi artis, diorang jadi pengemis. Ni saya nak bagi tahu, pengemis. Muka tak tahu malu. Kita tak panggil dia datang, tahu-tahu datang ke rumah kita. Tahu-tahu telefon, ada orang meninggal lah rumah kau, kawasan rumah kau, YB nak datang ni. Pandai telefon. Telefon, ada orang meninggal lah. Lepas tu telefon dia, ada orang kahwin tak? Nak tunjuk muka. Ada orang susah tak? Ada orang terbaring ke apa ke, jatuh ke, aksiden ke, ada tak?
Pandai YB ni, jumpa. Ni adik saya panggil pengemis. Tapi bila dia jadi YB, dah dilantik, menang, hilang batang hidung pun tak nampak. Sama lah juga dengan bekas calon, kan? Bekas calon yang kalah ni pun sama kak. Alhamdulillah. Sama kak tuan-tuan dan puan, kan? Tuan perkara dia sama je mereka tu. Saya cakap umur saya 12 tahun sampai sekarang 37 tahun bebas rasuah, bebas rasuah, bebas rasuah, bebas rasuah, bebas rasuah. Bila nak bebas rasuah ni? Saat ni dah masuk 2020, tak bebas-bebas pun. Itu saya cakap, kerana rasuah, kerana mereka di politik gilakan kuasa, maka rakyat Malaysia menjadi mangsa, tuan-tuan dan puan. Inilah dia. Inilah dia, tuan-tuan dan puan. Maka satu-satu sebelum saya akhiri live saya pada malam ni, pesan saya lah kepada semua rakyat Malaysia, kita bantu sesama kita. Jadi kepada semua masyarakat India, China dan juga yang lain-lain, saya harapkan tolonglah ketepikan perkataan perkauman ni, ataupun mereka-mereka yang memainkan isu-isu perkauman ni, tolong ketepikan. Kita bersama-samalah sebagai seorang rakyat Malaysia, kita jaga sama-sama kita, tuan-tuan dan puan. Kan? Malaysia ni kecil je, tuan-tuan dan puan. Ini adalah tanah air kita, dan sekiranya anda adalah pemegang IC biru, IC yang bertulis warga negara, dan ini adalah tanggungjawab anda. Tidak kisah siapa pun anda, Melayu, Cina, India dan juga lain-lain, itu adalah tanggungjawab anda. Jaga negara kita elok, tuan-tuan. Jangan sampai kita, orang kata apa, jangan sampai negara kita bergolak lagi dan ianya akan mengambil menjadikan ini rugi. Dan negara-negara luar ni memang cemburu dengan kita ni. Pasal apa? Banyak bangsa, berbagai agama dalam negara kita ni. Kita boleh duduk semeja makan, kita boleh duduk satu office, kita boleh duduk, kita boleh merayakan perayaan sama-sama. Tak lama lagi ni Deepawali, tuan-tuan dan puan. Walaupun Deepawali mereka ni sambut dengan keadaan PKPB, kan tak boleh lah nak macam sebelum ni. Sama juga macam raya-raya itu hari. Itulah dia, tuan-tuan dan puan. Tolonglah. Pesan saya harap sangat kepada abang, kakak, pakcik, makcik, semualah, tolonglah ketepikan isu-isu ideologi-ideologi yang boleh mendatangkan negatif pada pemikiran anda. Kita bersama-sama sebagai seorang rakyat Malaysia. Bantulah kita sama kita, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya akan cuba bantu rakan-rakan saya yang lain, yang mana bisnes-bisnes diorang ni dah makin slow musim apa semua. Dan saya akan buatlah satu video untuk bantu. Jadi kita harap sesiapa yang boleh bantu, upkan je, tuan-tuan dan puan. Tolonglah. Itu sajalah daripada saya. Sekejap, saya minum dulu. Alhamdulillah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian daripada saya, Mr. J. Assalamualaikum.